Terima kasih Datuk Timbalan yang dipertua. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan tambahan yang ada di hadapan kita. Datuk yang dipertua, saya mulakan penyampaian saya dengan mengimbau kata-kata pujangga atau bijaksana dulu-dulu, iaitu pemikiran kita ini tidak sesaujana. Akal tidak datang sekali dan pemikiran tidak datang serentak. Dengan premis itu, saya percaya kita semua bersetuju bahawa belanjawan merupakan sesuatu yang dibuat berdasarkan anggaran. Jadi anggaran belanjawan itu dengan premis yang saya nyatakan tadi, yaitu pemikiran tidak datang serentak, akal tidak datang sekali, tentulah ia bukan merupakan instrumen yang bila dicipta, dibuat terus sempurna dan tidak punya kecacatan dan kekurangan. Jadi oleh kerana itu, kita tahu bahawa belanjawan ini dibuat dengan beberapa keperluan yang mahu dicapai oleh kerajaan pada ketika-ketika ia dibentangkan. Dan ianya tentu berbeza-beza penumpuan yang hendak diberi, bukannya sama sepanjang tahun kecuali perkara-perkara perbelanjaan tetap itu. Jadi oleh kerana itu, hala tuju diambil kira dan keperluan untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan yang penting pada tahun semasa itu diambil kira. Jadi oleh kerana itu, semua itu dibuat berasas kepada faktor andaian tertentu bagaimana perkara ini boleh dicapai. Antara andaiannya ialah faktor-faktor lain tetap. Jadi ini biasa digunakan oleh pakar-pakar ekonomi. Punya sesuatu perubahan ekonomi dunia, keadaan keuangan dunia, dan ia boleh menjejaskan unjuran-unjuran awal yang dibuat oleh kerajaan. Sebab itu belanjawan tambahan yang dibentangkan di depan kita hari ini merupakan pengisian kepada kekurangan dan tidak kesempurnaan itu. Maka kita berdepan dengan soal bajet ataupun belanjawan tambahan. Datuk Tuan Yang Dipertua, Salam bangun ya. Tunggu dulu, saya tak sampai ujung lagi. Syah Alam cukup minat dengan saya pun tak tahu. Penjelasan ringkas. Sekejap kan saya bagi Syah Alam, nanti saya selesaikan sekejap. Jadi dia bukan nak tanya sangat tu, dia nak kacau saya je tu. Ya Mat, tadi niat jahat. Tarik balik lah. Tak ada niat jahat tu. Saya benarkan. Saya bagi Syah Alam. Syah Alam. Jadi belanjawan dibawa kepada kita untuk memenuhi beberapa kekurangan belanjawan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan andaian yang tidak tepat seperti mana yang dijangkakan daripada awal. Dan belanjawan tambahan bukan merupakan sesuatu yang asing. Ia biasa dilakukan. Cuma dalam penyampaian pembangkang kadang-kadang dia cuba memberi gambaran yang tidak betul. Seolah-olah belanjawan tambahan ini merupakan sesuatu yang dicipta oleh pekan untuk tujuan dan kepentingan dia. Ini niat jahat. Tapi sebenarnya ini amalan biasa. Dan pada tahun 93, sebanyak 9.4 bilion belanjawan tambahan dikemukakan. Siapa Menteri Keuangan ketika itu? Bangun ya Mat. Sekejap. Sekarang saya selesaikan dulu aja. Tak nanti dia tuan sesat sebab mengambil di tengah jalan. Jadi saya lengkapkan ayat saya dulu. Okey, terima kasih. Tahun 93, 9.4 bilion belanjawan tambahan dikemukakan dalam Dewan ini. 14.8 bilion dikemukakan. Belanjawan tambahan. 95, tahun 95, 14 bilion
belanjawan tambahan diminta di dalam Dewan ini. Ketika itu siapa Menteri Keuangan? Shah Alam boleh jawab. Jadi ini masalahnya. Saya bagi Shah Alam, tapi saya nak habiskan ni dulu. Nak bagi jawab. Dia minta saya jawab. Tak, saya jawab nanti kemudian jawab. Tak, bukan tadi minta Kemudian saya jawab. saya jawab. Habiskan ni dulu. Tadi kan suruh saya jawab. Saya bagilah lepas Bukan. ni. Bukan sekarang. Lepas ni. Okey. Alright. Jadi belanjawan tambahan ini dikemukakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan kekurangan-kekurangan yang tidak terjangkau oleh pemikiran semasa kita menciptanya pada belanjawan asal dulu. Ini, dan ini bukan perkara asing. Tetapi bila dikatakan belanjawan tambahan ini digunakan oleh pekan untuk tujuan dan kepentingan politik, itu tidak betul. Yang betulnya digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat di negara ini dalam konteks kita memberikan dan menyampaikan rakyat diutamakan itu. Sekolah Kedah bangun ya, Mat. Jadi saya bagi Shah Alam lah dulu. Dia galak sangat bangun ni. Tapi Ya, jangan Shah lama lah YB Shah Alam. Sikit je. Ya, saya pun bukan nak berucap. Sekarang saya berucap bila giliran saya. Terima kasih kepada Jerebu yang agak jerebu hari ini. Saya... Yang itu pun tak ada niat jahat, saya tahu ya. Tak ada niat jahat tu. Hakikat. Agak jerebu. Persepsinya dan hujahnya. Ya, kita tak nafi bahawa bajet tambahan ini merupakan satu perkara yang boleh diamalkan, dan kiranya ianya tidak boleh diamalkan sudah pasti ianya akan ditolak awal-awal. Tetapi untuk mengatakan bahawa bajet tambahan itu merupakan satu perkara biasa yang tak perlu kita bahas dan tak perlu kita persoalkan adalah satu kenyataan yang terlalu longgar, ya. Kita akui bahawa ianya merupakan satu perkara biasa, lebih-lebih lagi di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Saya dah duduk dalam Dewan ini dah 5 tahun, memang tiap-tiap tahun, kadang-kala 2 kali, kadang-kala ada pernah sampai 3 kali. Dan ini menunjukkan bahawa anggaran yang asal yang dibuat itu tidak tepat dan jauh lari daripada apa yang sebenarnya, ya. Dan apabila dikatakan bahawa tambahan adalah disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku di dunia, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Jelebu di dalam ucapan dia, saya mintalah dijelaskan apakah perubahan-perubahan dunia yang telah berlaku yang menyebabkan bahawa bajet tambahan ini perlu diadakan, ya. Ini Jerebu dah sebut ianya disebabkan oleh perubahan-perubahan dunia. Harap diperjelaskan perubahan apa, ya, dan mengapa ada andaian-andaian, sedangkan jumlah besar dalam soal bajet ini adalah emolument, gaji. Ya, bagaimana ianya merupakan satu perkara yang tidak boleh dianggarkan terlebih dahulu, ya. Saya minta kalau boleh Jelebu sila perjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Abang Shah Alam. Yang berhormat Datuk Speaker, jadi persoalannya ketika Gombak berucap, dia mempersoalkan bajet tambahan ini dibuat, itu puncanya. Sedangkan bajet tambahan ini biasa, tetapi diputar seolah-olah ia menjadi alat kepada pekan. Itu persoalan dia. Sebenarnya tidak. Ia merupakan biasa untuk kepentingan pentadbiran negara dan rakyat. Itu isunya. Jadi dipusing ke situ. Soal mungkin Shah Alam tak berapa jelas soal manusia ini, iaitu akal dia tak datang sekali. Waktu kita buat itu kita tak boleh fikir semua, ya. Jadi pemikiran tak datang serentak. Jadi melalui masa, apabila tambahan-tambahan baru dan keadaan persekitaran yang berubah, maka dia memerlukan perubahan-perubahan dan tambahan. Ya, ramai yang bangun yang dalam dia tak selesai pada persoalan-persoalan. Saya sampaikan hujah saya dulu seterusnya. Duduklah Yang Maha. Jadi duduklah. Nanti lepas ini apa boleh berucap? Saya benarkan itu kerja speaker Yang Mat. Speaker. Jadi duduk dulu. Jadi saya sampaikan. Jadi di antara perkara-perkara yang tidak masuk dalam perkiraan kita misalnya, ya, saya baru dapat jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menyatakan
Sehingga Mei 2013 sebanyak 24 aktiviti yang menjurus kepada bantahan pilihan raya dilakukan. Ini merupakan kos yang pada asalnya tidak termasuk dalam bajet. Sebab itu kita bawa dalam ini, dan ini sebagai contoh. Ada banyak, saya tak nak sebut satu persatu sebab itu bukan tajuk yang nak saya bincang. Ini bajet 2012 lah tuan. Ini bajet perkara 2012 bukan bajet tahun ni. Ni bajet 2012. Ni tak ada kena mengena dengan pilihan raya. Ini sebagai contoh. Sebagai Bajet 2012 bukan 2013 je, Bu. sebagai contoh bagaimana perkara-perkara yang tidak terfikir dan di luar daripada yang dijadualkan sampai waktunya perlu ditambah oleh kerajaan, dan inilah sebabnya bajet dan belanjawan ini dikemukakan kepada Ya, kita. batu bangun lagi, Umat. Ya, Bu, Sepang sikit dan saja. batu. Datuk yang di-Pertua, Tak bagi jalan lah tu. Sikit lah. Tadi kata nak bagi je, Bu, ya. saya habiskan sikit je lagi. Tak apalah, saya nak masuk tajuk soal hutang ni. Labis dulu, terima kasih. Ya. Terima kasih, Jelebu. Sebenarnya kita faham bahawa bajet supplementary ini diadakan. Tetapi apa yang paling penting, apabila bajet supplementary diadakan, dia melihat terdapat peningkatan pendapatan baru dilaksanakan. Oleh itu, kalau kita lihat dari segi setiap kali anggaran defisit dengan defisit yang sebenarnya, kerajaan dapat memastikan bahawa defisit yang ingin dicapai itu melebihi atau boleh dikatakan meet expectation. Sebagai contoh, dalam tahun 2010, walaupun terdapat supplementary budget, expected deficit pada masa itu adalah 5.6%. Tetapi walaupun diambil kira supplementary budget, expected deficit masih boleh dikatakan lebih memuaskan 5.4%. Maka bajet supplementary yang kita lihat kebanyakan adalah berdasarkan subsidi. Maka ia adalah perlu untuk memastikan kita mengurangkan kos kehidupan rakyat. Terima kasih. Ya, Ya, batu bangun sikit, ya, Mat. sikit saja. Okey, sila. Saya seolah-olah menteri sudah jawab sebelum kita dengar. Saya nak dapat pandangan Jelebu. Pertama sekali tadi mengikut hujah Yang Berhormat bahawa kita tak boleh jangka. Sama ada ini bermaksud Jelebu fikir Yang Berhormat Pekan tidak ada pemikiran yang cukup jauh untuk menjangkakan perkara-perkara ini berlaku. Kalau ini pemimpin Jelebu, lebih baik Jelebu duduk atas sana. Sebab boleh dah. Ya. Kedua perkara yang kedua ialah kalau Satu soalan ke dua? apa yang tadi Jelebu sebut, katakan ini adalah perkara yang kita adjust sebab ada peningkatan pendapatan. Tapi peningkatan pendapatan tidak diketahui semasa belanja. Sebab apa yang kita belanja dah dibelanjakan, kita baru tahu peningkatan itu selepas dibelanjakan. Adakah ini bermaksud pemimpin pekan ini sudah ada pandangan yang lebih jauh? Dia tahu pendapatan boleh meningkat. Pakai pandangan juga. Kawan daripada Ya, Titi Setiawangsa. Wangsa. Jelebu, boleh tak saya cadangkan bahawa pandangan Jelebu tadi ialah maksud bajet tambahan ini ialah contoh di antara 12 bilion yang telah kita bincangkan ini, terdapat 30% adalah subsidi gas, cecair dan diesel, petrol dan bahan tunai, yang juga termasuk dalam bajet tambahan ini. Sudah tentu ia agak sukar untuk kerajaan membuat bajet tambahan secara spesifik kerana ini bergantung kepada perkembangan ekonomi. Jelebu tadi kata nak bagi. Boleh ya? Tuan yang di-Pertua, nanti. Okey, terima kasih. Nanti banyak sangat soalan tu saya pun dah hilang punca. Nah. Tak apa, Jelebu bukan menteri, tak payah jawab pun. Boleh ya? Sikit je. Sikit je. Sikit saja. Okey, terima kasih. Terima kasih yang di-Pertua, terima kasih Jelebu. Jelebu, kalau kita bukan Jelebu kalau kita lihat kepada sebagai contoh kementerian Kementerian Belia Sukan meminta supaya 12 juta untuk program Hari Belia 2012. Saya sempat melihat kepada akta
Akta Prosedur Kewangan. Ya. Apabila kita menggunakan wang di luar jangka ini, dia ada kaedah dia. Antaranya mestilah program yang dibuat itu program yang begitu itu urgent. Ayat digunakan adalah ayat urgent dan juga. Jadi saya hairanlah macam mana Jelebu boleh setuju dengan saya tak? Macam mana program sebanyak 12 juta lebih, antaranya perbelanjaan untuk panggil artis K-pop saja 2.4 juta, canopy, tent, kemah sampai 1 juta lebih dibelanjakan. Jadi adakah program-program seperti ini program urgent, program yang betul-betul atau semata-mata untuk pilihan raya? Jadi ini perkara yang jadi kita telah membazir wang ni. Jadi kita patutnya kita gunakan wang daripada cukup. Sekejap saja, besok saya tak nak kita sikit je. Ini janji tak di tepat ini. Sekejap je. Jadi Sepang macam Belanda dapat tanah. Ya, ringkaskan lah, Mat. Apabila kita guna wang daripada tabung wang jangka tu, luar jangka tu, sepatutnya dia betul-betul wang yang betul-betul diperlukan oleh rakyat dan sebagainya, bukan wang semata-mata untuk mendapat faedah politik. Yang Mat cukup ya. Yang Maju Lebu, masa dah habis Yang Mat, boleh golong. Terima kasih. Jadi mudah je bercakapnya, orang lain yang banyak bercakap. Tak bagi kan kata tak sporting. Tak minta sikit je, Lebu sikit. Tak cukup. Sikit. Tak nak tanya pasal K-pop tu. K-pop tu duit siapa? Duit sendiri ke duit siapa? Jadi salah maklumat tu sebenarnya. Saya jawab. Yang disebut oleh Sepang tadi itu perbelanjaan itu dibuat oleh swasta. Jadi inilah sangkaan-sangkaan dalam ucapan hujah kita yang kadang-kadang tidak memberi manfaat, tetapi lebih kepada soal kepentingan sokongan dan politik masing-masing. Kita bercakap soal kepentingan negara dan kepentingan orang ramai. Jadi oleh kerana itu macam yang dibangkit oleh Batu, itu bolehlah, bukan mengatakan pekan tidak bijak dan tak dapat menjangka, tetapi sudah tentu premis yang awal saya nyatakan tadi itu, kita berfikir ini tak boleh terjangkau oleh kita semua perkara dengan tepat untuk masa depan. Itu asas dia. Jadi oleh kerana itu bukan kata pekan tidak dapat menjangka, jangkaan dia tu mungkin pendapatan sebanyak ini, tetapi in reality-nya tak sampai tahap itu. Jangkaan perbelanjaan kita banyak ini, tetapi bila dengan keadaan-keadaan di luar daripada apa yang kita jangka, maka perbelanjaan kita meningkat. Jadi oleh kerana itu dibawa di dalam dewan ini untuk membuat tambahan. Tetapi kalau sekiranya dibawa ini dengan tujuan untuk niat tertentu, kepentingan politik dan bukan kepentingan rakyat dan negara, saya sendiri pun tidak bersetuju. Tetapi ini dibuat untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jadi Gombak saya fikir tak apalah, saya tak ada masa lagi, nanti mencerahlah tempat yang lain. Jadi minta maaf lah ya Obi Gombak. Jadi saya tak ada masa, speaker pun dah bagi tahu saya dah masa dah habis. Saya minta golong dah Yang Mat.